Okey. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam malam Jumaat. Sama dengan 20 Mei. Okey, berapa berapa Syawal saya tak ingat. 8 Syawal Okey. Apapun salam Aidilfitri. Jadi maaf zahir dan batin daripada saya Nurhadin bin Luqman, wakil daripada tim Smart Saham dan juga TSI. Okey. So sebelum kita mula dengan lebih lanjut, macam mana boleh komen sikit tak suara? Okey, sementara sebelum kita bermula sembang-sembang santai kita. Okey. Semalam berkenaan dengan GDP. Jadi pada malam ini tidak lari daripada GDP tu. Dia berkaitan kerana dia antara penyumbang terbesar walaupun GDP kita jatuh, drop tapi the main contributor for the GDP tu adalah palm oil itu sendiri. Okey. Mantap, suara clear. Ahmad Imran Nawai. Terima kasih. Daripada mana tuan? Is Muhammad. Okey. Hopefully orang kata apa, siapa yang berpuasa 6, ada yang dah habis barangkali hari raya kedua, dah mula berpuasa kerana apa, tak ada nak buat apa kan, ditambah lagi besok pula kita tak tahu ni apa nak jadi. Okey, ada pula lawak-lawak kat office ni kata, oh saya tarikh malam yang saya pilih untuk jadi presenter taong malam ni, sebab malam Jumaat bincang pula pasal minyak. Okey, jadi tak apa, kita yang mana yang ada yang sudi mendengar, orang kata apa, bukan nak memberi pandangan dari sudut saya bukan seorang financial analyst ke apa, tapi atas kapasiti saya sebagai seorang financial planner representative, yang mana tahun ini 2021 FPR diberikan orang kata apa endorsement untuk kita bercerita ataupun bercakap berkenaan dengan stok. Jadi atas kapasiti itu saya bercakap dan orang kata apa, dengan harapan untuk menggalakkan market participation dalam pasaran bursa kita dengan cara yang selamat. Kalau boleh saya nak analogikan siapa itu smart saham kalau anda bayang kat saya doktor dulu, bekas doktor, mana kalau kata kita ada houseman, ada MO, ada registrar, ada specialist. Kalau kita tanya kepada anda nak dirawat oleh specialist ke anda nak dirawat oleh houseman? Okey? Jadi sudah tentu kalau kata mesti anda nak dirawat oleh specialist tu. Okey. Jadi macam itu jugalah yang saya boleh katakan tim Smart Saham ini, kerana barisan tenaga mengajar Smart Saham adalah seorang yang berlesen dan berkredibiliti. Nanti saya tunjuk muka sekejap lagi kat slide. Okey. 26 orang, saya rasa good to go. Kita boleh ke slide insya-Allah. Okey. Terengganu Tuan Ahmad Imran Is Muhammad, line clear, nasi kandak. Paka. Okey, baik insya-Allah. Okey, slide kita seperti mana tajuk. Okey, boleh next. Aku boleh kawal. Okey, ini tajuk malam ni, poster rasmi Bursa Chit Chat hari ni. Muka yang selalu inilah, muka ni lah pun kalau poster tu keluar. Kenapa saya pilih tajuk FCPO malam ni? Kerana di pertengahan Mei hari tu kita orang kata apa, Malaysian crude palm oil mencatatkan all time high for 10 years lah. Okey, sekitar RM4,600 ataupun 4,500 lebih pada 12 Mei hari tu per metric ton. Okey, yang mana saya ada sahabat baik yang tinggal di Batu Pahat. Ayahnya orang kata di keliling kampung tu, orang kata apa, rata-ratanya terlibat dengan penanaman sawit. Maka dia kata, orang kampung sekarang renovation saja rumah yang mana ada tanam sawit sebab naik sekali ganda. Nanti saya akan tunjuk harga, bagaimana kita bezakan harga April tahun 2020 dan harga April 2021 sekali ganda. RM2,200 per metric ton dan dengan 4,000. So siapa banyak sawitnya, especially kalau kenalan saya kalau bercerita tentang yang di Borneo, di belah-belah Sampurna, mereka kalau seorang-seorang tu ladang dekat dengan 100 ekar seorang, tak main lah. Kita kat Semenanjung ni rasa 10 ekar rasa dah banyak dah. Mereka tak, 100 ekar, 100,5 ekar.
Jadi tengah orang kata durian runtuh lah. Cuma persoalan dia, adakah itu boleh sustain? Tapi pada pihak rakyat, atas kadar kesempitan sekarang ni, mereka penilaian mereka itu. Jika harga sawit naik, kerajaan bagus. Okey? Minyak sawit jatuh, kerajaan tak bagus. Itu yang perbualan yang di kedai kopi menurut sahabat saya itulah yang di Batu Pahat tu cerita. Okey. Baik. Sambil kita sentuh sikit apa berlaku kat market hari ni semua merah Macam mana dengan audien-audien yang ada bersama saya malam ni? Anda punya stok macam mana? Adakah okey? Okey. Tapi surprisingly plantation dia hijau dengan financial service. Plantation ni saya tengoklah tadi TSH yang mana terlibat dengan sawit Taan, R sawit semua merah. Plus nanti kita tengok TSH bagi satu Moru Bozu. Merah punya. Seketul. Okay, nanti kita tengok. Jadi sedangkan oil price crude palm oil tengah meninggi. Jadi itulah mungkin adakah kenaikan itu didokong oleh satu fundamental yang betul ataupun mungkin ada faktor-faktor lain yang mendorong kenaikan itu. Jadi ini kita tengok pasaran ni indeks kita bermain sekitar bawah 1600 lagi. Masih kita kata flip-flop lah atas pelbagai faktor. Mungkin apa yang kalau boleh saya berani katakan di sini adalah mungkin dari segi ketidakstabilan ataupun ketidakketentuan mungkin di barisan kerajaan yang menyebabkan mungkin keyakinan pelabur tu kurang untuk masuk. Okey, K1 padu Wah, kalau mana yang dapat rezeki tu. Saya tak sempat follow hari ni. Sibuk sikit dengan hal lain. Jadi yang mana kaunter-kaunter padu tu tahniah. Alhamdulillah. Iz Muhammad tuan pegang K1 tuan. Okey, kita ke next slide. Semoga apa pun inisiatif Smart Saham ini harap boleh disebarkan bagaimana kita nak market participation tu di dalam pasaran kita kerana akan membantu negara tetapi dengan cara yang betul dan selamat. Okey. Baik. Ini adalah satu testimoni. Kita juga dikejutkan malam tadi dengan kejatuhan kripto. Most of the crypto punya type lah. Ke apa kita panggil lah, coin lah kan. Okay, Bitcoin, Ripple, semua jatuh menjunang. Tapi okay, yang ni saya saja share testimoni daripada Wyckofian yang turut bermain kripto juga, yang mana mereka applykan ilmu Wyckoff itu. Okay, ada seorang ni, saya blurkan lah sebab saya tak pasti, takut dia nak ke nama dia disebut, tapi to be safe saya blurkan je lah. Okay, my own trading log last night, 12 trade, 11 win. Thank you boss Alwi Adam and team Smart Saham. Okay, this is not something yang saya tiba-tiba nak propa, tapi is the very recent, 20 Mei. Malam 20 Mei hari ni lah. Tapi ni komen 11 pagi tadi. 11 pagi tadi, mana malam semalam. Ketika ramai yang tengah merah, ada yang kawan saya baru masuk 10,000, dia beli Bitcoin, Ripple minta maaf, jadi 7,000. Jadi perkara-perkara itu atas dasar ilmu yang betul, insya-Allah. Okey. Kemudian next tu lah, kalau anda boleh baca, sebab kalau saya nak baca jadi panjang pula. Okey, ada beberapa testimoni yang saya nak share bagaimana saya nak menyampaikan bahawa Smart Saham ini satu platform yang dihadirkan kepada masyarakat daripada golongan yang sepatutnya dan tiada orang kata hype yang ingin disampaikan. Okey, ini satu perkara yang sering saya cakap pada orang adalah anda dah bersama dengan kami baru anda rasa. Okey, kalau saya nak cerita nanti anda rasa saya ni gebang. Okey. Ni next lah, satu lagi saya nak share kan. Okey, best nasihat ini. Okey, bagaimana kami di Smart Saham ini nak mengajar anda melibatkan pasaran saham dengan orang kata dengan realistik. Tidak sampai kerana ada juga suggestion anda boleh berhenti kerja dan masuk pasaran saham sebagai menggantikan pendapatan anda. Itu bahaya. Saya sebagai perancang keuangan amat menentang idea-idea ganas tersebut. Ada orang betul berjaya. Tapi kalau kita bercerita tentang 100 orang, mungkin seorang yang berjaya. 99 lagi tu takkan ada orang kisah. Okey, tak masuk tajuk kita ni lagi. Tak apa, tajuk tu saya rasa mungkin ramai pun dah biasa dengar. Tapi lebih kepada saya nak orang kata kita nak bawa nama pun berusaha cek kan. Okey.
Inilah tenaga-tenaga pengajar yang orang kata apa, masih kekal, tak berubah. Dia punya konten tu tiada perkara pun nak berselindung. Kalau anda apa, berada dalam grup tu, anda akan rasa. Okey, Tuan Siraj Fahmi, Tuan Alwi Adam, Tuan Faiz Wahab, mereka juga trader dan mereka adalah orang yang certified. Tak ada istilah, kerana hari ni juga petang tadi baru berlaku orang kata apa, ada pergeseran-pergeseran. Saya kata Allahu Akbar. Tak ada apa yang nak dipergaduhkan. Just orang kata apa, manusia ni macam itulah. Ada je yang tak puas hati. Kan? Okey. Itu sedikit sebanyak intro bagaimana saya nak menceritakan inisiatif kami dalam nak mengajak masyarakat ke dalam pasaran saham ini. Okey. Sedikit tajuk dan intro. Okay, bagaimana saya memilih palm oil tadi kerana turut relate dengan semalam punya topik daripada Tuan Zakwan, GDP. Okay, palm oil ini menyumbang hampir lebih pada 20% daripada pendapatan dalam negara. Okay, jadi tidak dapat tidak, sebab itu kalau dalam research report MIER, apa nama panjang saya tak pasti, palm oil adalah salah satu orang kata apa, fokus utama negara dalam nak memangkin ekonomi kita. Dan mungkin sebab itu juga dia mendorong kepada kadar kenaikan harga yang sekarang ni lah. Kerana salah satunya inisiatif kerajaan adalah tax kita. Tax government dinaikkan, export tax untuk palm oil dinaikkan daripada 6.5% tahun lepas, dan starting Januari tahun ni dinaikkan kepada 8%. Maknanya 1.5% increase of income kepada negara. Plus, relatively pula compare dengan sahabat jiran, negara jiran kita Indonesia, mereka punya tax sekitar 10 ke 11% lah. Okay? Mereka punya tax, mereka based on harga per metric ton. Kita punya tax based on harga persen. Jadi maknanya kita orang kata apa, mengambil dasar lebih selamat lah. Kita ikut harga percentage of the price. Mana price naik turun ke tak kisah, tapi percent will be the same. While our fellow exporters juga, okay, main exporters kat dunia ni, nombor 1 Indonesia, nombor 2 kita. Okay, Indonesia dia based on harga dolar. Mana $144 per metric ton dia fixkan. Jadi maknanya kalau harga turun dia untung lah. Tapi kalau harga tinggi dia rugi sikit. Tapi dia main dekat situ. Okey. Jadi itu mungkin antara sebab kenapa dia memangkin orang untuk terus mengambil sawit kita. Okey. Kenapa sawit ni okey dia berharga dia berharga. Di compare oleh others punya vegetable oil yang mana yang boleh menghasilkan minyak dalam yield yang tinggi. Maksudnya dengan let's say lah kita panggil raw material untuk menghasilkan ekstrak yang kita nak tu, kita relatively compare dengan vegetable oil yang lain, maka didapati bahawa palm oil adalah yang memberikan highest yield. Okey, sebab itu digunakan pada banyak produk. Okey, bukan sahaja memasak, bukan sahaja food product, okey, toiletries, kosmetik yang kita pakai. Ada, sebab saya cuba membaca, sebab it's not my field. Orang kata apa, is good untuk pada saya, untuk saya mengkaji dan membaca lah berkenaan dengan palm oil. Kata almost 80% of our consumer product is come from the palm oil. Okay. Sebab itulah juga ada juga gerakan-gerakan yang mungkin kesihatan menyatakan okay, palm oil tak sihat, mereka cuba bagi substitute. Tapi tak dapat tidak, palm oil juga yang diutamakan kerana kos dia yang murah relatively to others, okay, plus yield dia yang tinggi. Okay. Yield ni maksudnya kadar keuntungan lah pada sesuatu barang tu. Mana bahan mentah dia sekilo mungkin boleh menghasilkan yield yang tinggi berbanding bahan mentah sayur lain. Okey. Baik, ini adalah mengapa palm oil ini valuable, dan terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang dulu
Allahyarham Tun Razak kerana mengilhamkan idea Felda ini dan mengenengahkan palm oil sebagai ataupun tanaman sawit sebagai tanaman utama. Kalau saya salah, saya mungkin minta maaf betul kan. Saya rasa sawit lah dia punya tanaman utama dia kan. Uh, Okey. Baik, ini adalah CPO price yang saya cuba cari dan daripada tahun 2010 sehingga 2021 Okey. Jadi saya ada kuningkan, saya nak relative compare month to month of tahun 2020 ke tahun 2021, peningkatan hampir RM2,000. Makna kata kalaulah pendapatan seseorang itu melalui ladang, dia katalah dia boleh ambil sekitar mungkin sebulan RM10,000, maka dia dapat RM20,000 tahun ni. Maka itu adalah double. So itulah sebab tu dah yang kenalan baik saya di Bertepahap mengatakan, orang-orang kampung di tempatnya semua sedang orang kata apa, tukar kereta, beli emas, renovate rumah, okey. Nak raya itu pun tukar macam-macam walaupun tak ada orang datang. Sebab duit banyak, duit lebih, dapat cash tau. Dia orang ni jual-jual ni. Bukannya dapat apa payment nanti semua credit term ke tak. Mereka ni dapat cash. Jadi bila minyak sawit naik ni, mereka memang durian runtuh lah kita kata. Cuma persoalan ni, adakah dia durian runtuh untuk traders? Okey, itu mungkin kita boleh bincangkan sikit Okey. Okey. Ini graf yang menunjukkan crude palm oil. Okey, daily dia meningkat naik daripada pertengahan tahun lepas dan mencatatkan all time high for 10 years Jadi mungkin saya tak main futures. Jadi mungkin siapa yang trade FCPO mungkin sedang baring atas duit mungkin. Okey. Ini adalah daily punya chart lah yang saya nak menunjukkan kenaikan harga tu. Okey. Dan ini monthly punya chart yang mana saya nak menunjukkan all time high tu. Okey. Cuma dia jatuh sikit dekat monthly ni sebab saya revise balik slide saya, sebab di pertengahan tadi dia start tu dah jatuh. Sebab itu kalau tak lagi tinggi lagi tu. Kalau monthly punya comparison Okey. Jadi so for traders mungkin kita boleh kata bila dah tinggi sangat ni mungkin boleh berjaga-jaga, melainkan kalau anda nak main shorter time frame itu it will depend. Bak kata Wyckoff kata apa, see the bigger picture, trade the current Okey. Jadi sebelum kita kepada point yang menyebabkan harga saham ataupun harga crude palm oil ini meningkat, elok untuk kita adakan commercial break sekejap. Okey. Terima kasih, stay tune. Terima kasih yang mana yang sudi mendengar. Okey. Okey, bismillah. Bersambung semula kita after orang kata apa ya, short commercial break, orang kata apa menerangkan serba ringkas apa itu smart saham dan apa yang cuba disampaikan oleh kami. Okey, jadi berbalik pada topik kita ini iaitu SCPO CPO price meningkat mendadak untuk negara kita. Orang kata apa, actually alhamdulillah lah kan. Orang kata apa, of course untuk company yang terlibatkan secara direct berkenaan dengan palm oil plantation ini, dia memberikan impak yang besar lah kan. Dan juga saya tidak langsung kepada rakyat kita. Okey. Baik. Sebab pertama okey. Ada 4 perkara lah yang saya cuba kata apa, based on pembacaan saya sepanjang dalam minggu ini yang nak mengkaji apa kata selepas kenaikan. Okey, apa yang berlaku. Okey, the first berkaitan adalah berkenaan dengan supply lah. Okey, inilah main factor. Okey, berbanding nanti dalam 2 point kedua, ketiga, keempat lah. Actually ini the main factor yang menyebabkan harga tu menaik. Pada bulan 12 hari tu sempat saya masa tu kebetulan ayah arwah ayah sahabat baik saya meninggal.
dan kebetulan besannya adalah seorang CEO kepada satu badan di Terengganu yang orang kata apa, yang menguruskan ladang yang besar, ladang sawit yang besar, yang menyatakan orang kata apa, masa tu pun di Terengganu bulan 12 masa tu hujan. Okay, itu adalah poin ketiga nanti. Okay, tapi dia mengaitkan kepada poin yang pertama itu berkaitan dengan supply, dan main adalah supply tu berkurang. Production tu terpaksa orang kata bukan terpaksa, dia jadi kurang lah, sebab pertama sekali adalah labor force. Okay, bila MCO berlaku, foreign labor force terkesan. Okay, kebanyakan yang di ladang ni mostly tak ada visa, tak ada permit lah. Kalau kat ceruk-ceruk tu kadang immigration nak cari pun jenuh juga kan. Jadi tapi bila mereka ni tak ada, jadi production pun akan berkurang lah. So itu yang mendorong, sedangkan permintaan, demand is still there. Menyebabkan harga terpaksa dinaikkan untuk fit the demand dengan supply yang kurang. Antara di dalam skop supply tadi, pertama adalah labor force. Dia lain pula cerita di Sabah Sarawak. Sabah Sarawak, Sarawak adalah the main contributor of orang kata apa, tanaman sawit ini. Sebab tu kalau kita tengok syarikat daripada Sarawak pun banyak. Sawit, Taan, semua pada Sarawak tu lah, sebab tempatnya besar kan. Tapi mereka ada lokal yang mampu menguruskan. Cuma masalah di sana pula adalah restriction of movement. Mereka tak bergantung sangat kepada apa, foreign labor force ni. Jadi itu orang kata apa, still orang kata apa, make the problem lah. Restriction of movement kepada rakyat Malaysia, rakyat kita, so that production mereka pun turut menurun. Jadi supply shortage lah yang menyebabkan push harga itu orang kata apa, start meningkat mendadak after MCO. Dan kalau kita boleh tengok daripada April tahun lepas sekali ganda bang naik. Itu tak pernah berlaku selepas kalau kawan saya di Batu Pahat tu cakap after 10 years tak pernah berlaku lagi. Kalau kita tengok, kalau rajin nak check dekat harga kat MPOC punya website, boleh check daripada 2010. Harga nak sampai 4,000 ni dulu 2008 ada berlaku sekali. Itu pun ketika banjir kalau tak silap. Menyebabkan supply tu kurang, harga naik. Maka yang mana yang mampu mengurangkan supply memang jadi runtuh lah. Ini adalah sebab utama dan pertama yang saya nak orang kata apa, share dengan kalian yang bersama. Yang kedua adalah demand ini melalui pembacaan yang saya buat, actually dia tidak meningkat signifikan. Tetapi dalam satu sektor atau consumer product, demand dia ada. Makanan, orang tak nak bergerak apa semua, jadi permintaan untuk bekalan makanan tu meningkat. Dan shortage of supply dia berkait. Maka apa perkara ini berlakulah. Kalau saya nak kaitkan pula dengan recent price drop, berlaku ban daripada bukan recent price drop, berlaku ban daripada exporting sawit daripada Sri Lanka. Itu juga cuba mendorong kepada negara yang boleh eksport sawit, dia masih still orang kata apa, signifikan menyebabkan kenaikan tu, kerana sawit pada Sri Lanka tidak dapat dikeluarkan. Ini juga turut menyumbang kepada demand tu tadi. Sebab yang seterusnya adalah environmental impact. Environmental impact inilah yang saya cerita tadi, menyebabkan apa, membantu orang kata apa, menyebabkan lagi shortage of supply tadi. Sepanjang pantai timur dan Sabah Sarawak hujan lebat. Jadi menyukarkan kepada pekerja-pekerja sawit untuk melakukan orang kata apa, aktiviti mereka lah. Dan sebab yang terakhir adalah substitution by other oil. Untuk menghasilkan minyak sayur ini, selalu rakan orang kata apa yang selalu compete adalah soy oil. Kebetulan ketika MCO ini, soy oil dia ada problem yang berlaku di Amerika. Jadi
disebabkan problem oleh soya itu, jadi minyak sawit lah yang menjadi rebutan ataupun menjadi yang kata apa, main pilihan lah untuk menggantikan kekurangan soya tadi. Okay. So jadi segala faktor-faktor tadi dia bercampur yang menyebab yang kata apa, driven the price untuk CPO ni meningkat. Dan kalau kita tengok balik, dia bukannya menaik sebab fundamental yang kukuh seperti orang kata apa, demand tinggi kerana ada industri yang nak guna, ataupun production buah yang meningkat kerana orang kata apa, production yang baik. Tidak. Tapi dia naik oleh segala faktor-faktor keliling yang nak push dia. Kalau analogi yang saya boleh buat lah, kalau kata dalam kelas tu lah nak pilih jodoh, semua tak handsome. Tapi disebabkan semua tak handsome, ada yang satu dia tak handsome, dia kurang sikit, dia kena pilih. Okay. Macam tu jugalah saya nak kata, mana harga tu dia terpaksa naik. Dan ada yang menjadi rahmat kepada orang, dan mungkin ada juga yang menjadi orang kata apa, masalah lah kepada yang lain kan. Okay, contoh kalau macam kita bercerita pasal soya tadi, yang orang kata apa, menanam soya tu mungkin akan jadi problem lah. Okay. Okay, baik. Itulah 4 poin utama yang mana dari pembacaan, pengkajian saya, yang mana yang berlaku kenaikan yang signifikan ini. Okay, jadi sama ada dia boleh kekal ataupun tidak, pandangan saya sebagai orang kata apa, risk adverse ni, saya rasa orang kata apa, okay, take a step back dulu untuk kita tengok. Tapi kalau mana yang mungkin yakin, boleh, by all means is according to your risk profile. Dan sebab itulah perlunya anda belajar saham ni dengan ilmu, bukan emosi. Okay, kerana apa, setiap apa yang kita buat tu dia ada konsekuensi lah. Okay, mana kalau kata anda ni jenis all in, anda kena hadap lah jika berlaku masalah dengan all in yang anda masuk tadi tu. Okay. Okay, kita sentuh sikit syarikat yang berkaitan dengan palm oil ni. Okay, favorite Wyckofian daripada tahun lepas, sama ada sekarang masih di favorite ataupun tidak, itu anda kena masuk lah, baru kita boleh cerita lebih. Okay, tapi ini adalah salah satu favorite daripada tahun lepas lah, syarikat TXH Resources. 19 Mei, okay, pukul 9.30 di Edge keluarkan bahawa menyatakan berkenaan keuntungan yang orang kata apa, 9 kali ganda, 9-fold jump in first quarter net profit on higher palm oil price. Okay, yang mana semua sebab yang sesenar tadi, dia memberikan rahmat kepada TSH ini. Okay, income dia. Okay, lihat pula apa kata analis pula. Ada saya sempat ambil daripada Public Bank. Okay, tapi the report ni on February lah, yang mana dia meletakkan target price adalah RM1.45. Ini daripada orang kata apa, legal authorities lah yang boleh memberikan suggestion seperti ini. Okay, dan current price ketika itu RM1.08. Surprisingly hari ni pagi dia naik tau. Pagi dia naik sampai tengah hari, nak tutup market tuf, dia bagi seketul lemang merah. Siap pop, RM1.08. Dia berbalik kepada harga yang asal tadi. Sebab itu, apabila anda bersama kami, ada satu skill yang kita ajar untuk kita tengok, tunggu dan lihat dulu apabila perkara dah terlampau tinggi. Okay, tapi biasalah sebab kita ni manusia, walaupun dia, it comes the second thought yang kita nak ajar langsung adalah pengurusan emosi itu. Okay, of course kita dah belajar satu ni, anak murid dah belajar satu level ni, kita tahu. Tapi nafsu ni kena tahu nak masuk dah naik ni. By right, kalau cantik dia, kita tunggu dia test dulu, dia rebound ke, dia pecah. Okay, barulah kita make kita punya position. Tapi apa yang berlaku, seketul lemang. Okay, tapi pada analis, kita patah balik slide tadi balik. Analis dari Public Investment Bank menyatakan bahawa target price sehingga setahun 12 month target price, maknanya kalau daripada Februari tahun ni sehingga Februari tahun depan is RM1.45. Maka berapa persen dah kat situ? Kalau kita kira sekejap, 0.45
45 bahagi RM1.08. 41%. 41% anda boleh dapat jika anda nak orang kata apa, fundamentally pegang. Okey, fundamentally pegang apa yang public investment ni. Tapi ingat, ini dah 12 bulan. Jadi jika anda ada modal untuk meletakkan duit tu selama 12 bulan, orang kata apa, bolehlah nak cuba. Okey. Ini bukan suggestion daripada saya. Sekali lagi untuk saya orang kata apa, remind, ini adalah daripada orang kata apa, authority yang layak dan dibenarkan. Okey. Jadi mana the bigger picture kita tengok, kalau saya nak patah balik kepada crude palm oil punya price, ini adalah daily. Dari segi trend dia masih uptrend. Kenapa dia masih membuat orang kata apa, higher low? Dia keep on membuat. Dia tidak jatuh lagi. Sebab dia tak akan naik straight. Sahabat-sahabat pendengar, dia mesti ada naik dan turunnya. Jadi buat masa ni, as for long run, dia boleh jadi masih mampu untuk naik. Okay? Atas pelbagai faktor lah yang boleh dijadikan. Okay? Cuma dalam shorter time frame, itu yang ilmu yang diperlukan. Sama ada kita nak kenal diri kita day trader ke, swing trader ke, ataupun investor. Okay? Jadi jika berbalik pada TSH tadi, kalau kita main range, mungkin dah sedap juga ni. Okay? Tapi yang mana tiba pegang atas tu tadi memang pening kepala lah. Okay? Ini sekitar orang kata apa, sekadar sentuh sikit counter yang berkaitan. Antara yang lain yang disuggest oleh analis-analis yang saya sempat kaji adalah Taan. Okay? Yang berkaitan dengan saham. Cuma Taan ni dia ada dua source of income lah. Macam TSH ni memang purely daripada sawit. Taan dia ada timber juga satu. Okay. Okay. Ini pagi semalam lah. Dan daripada research yang saya baca, daripada daripada public tadi juga, dan Maybank ada menyatakan bahawa current yang daripada DH Market ni adalah daripada Maybank lah. Okay. Mereka tidak meletakkan satu kin yang kuat berkenaan dengan sustainability of the bullish CPO ini. Okay. Itu adalah based on statistik dan berdasarkan kajian mereka. Okay. Anda juga berhak untuk mengkaji bagaimana anda nak mengkaji, kan. Okay. So see the bigger picture and trade the current. Untuk anda lebih tahu benda tu, come and join us. Okay. Saya rasa berkenaan dengan CPO itu sahaja. Terima kasih. Minta maaf salah silap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama dengan tim Smart Saham dan The Sophisticated Investor, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.